Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa ila arwahi muallifi hadzal kitabi wa masyayikhihi wa walidayhi wa masyayikhina wa walidina wa li azwajil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها شيء لله وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الفاتح الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله العظيم. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan diceritakan di citra bahwasanya Al-Hasan Al-Basri situ rahimahullah diberi dia akan minuman air sejuk, maka tak kala mengambil ia akan bekasnya di pingsan atasnya dan gugur daripada tangannya.
Maka tak kala sayuman ia dikata orang baginya, apa bagi engkau ya Aba Sa'id? Berkata ia, bahawa aku ingat aku akan cita-cita ahli neraka ketika berkata mereka itu bagi ahli syurga, bahawa melimpah oleh kamu atas kami daripada air atau daripada barang yang telah memberi rezeki akan kamu oleh Allah. Maka berkata mereka itu bahawa Allah telah mengharam ia akan keduanya atas kafirin. Baik tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, para pecinta ilmu sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnianya dan juga curahan rahmatnya dapat kita bertemu dan pada malam ini. Jadi jangan lupa asal pembicaraan dan juga perbincangan, yaitu Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, dia berpesan kepada kita bahawa dia menukilkan perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar kata, segala jasad kita ini seperti sarang burung, ataupun jasad kita ini juga diumpama seperti kandang binatang. Itu asal perbincangan. Jadi badan kita ini umpama sarang burung atau sangkar burung, atau juga badan kita ini diumpama seperti sarang atau kandang binatang. Maka kita kena berfikir, di manakah kedudukan kita? Adakah kita ini sarang burung ataupun adakah kita ini kandang binatang? Jadi cakapan yang kiasan yang kita belajar dah dulu. Kandang burung maksudnya kedudukannya, tempatnya tinggi, dan kandang binatang kedudukannya rendah, lagi kotor. Maka begitulah Sayyidina Abu Bakar buat perumpamaan atau perbandingan. Adakah kita ini ditempatkan di syurga, tempat yang tinggi, ataupun adakah kita ini ditempatkan di neraka, yaitu yang diumpamakan seperti kandang binatang, tempat kotor, tempat busuk, jijik dan juga sebagainya. Jadi tengoklah, ataupun orang panggil perhatikanlah, fikirkanlah di manakah tempat kita. Itu asalnya. Baik. Jadi daripada berbicara itulah Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Walannya ini dia menceritakan satu cerita daripada Hasan Al-Basri min kibari tabi'in. Bagaimana ceritanya? Ini kita baca. Tengok dia kata, dia kata diceritakan bahawasanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Siapakah Hasan Al-Basri? Cerita sikit mengenai Hasan Basri. Hasan Basri iaitulah daripada kalangan ulama tabi'in. Dia bukan sahabat, tetapi dia tabi'in. Dia banyak berjumpa dan juga belajar daripada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum, sehingga diceritakan hampir 50 orang sahabat yang ditemui
atau yang dijumpai oleh Imam Hasan Al-Basri. Beliau juga sempat bertemu dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi Hasan Basri adalah min kibarit tabi'in, ulama tabi'in yang hebat, yang besar, yang kebanyakan ilmunya mengambil daripada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Maka kalau ikut sanad rantaian silsilah pengajian Imam Hasan Basri, iaitulah beliau mengambil terus ilmu tarbiyahnya daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Ali mengambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai terus. Jadi pengajian kita pula sampai kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali ini sampai kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Lalu Imam Junaid dia mengambil ilmu ini daripada gurunya As-Sirri As-Saqati. Kemudian gurunya Sirri As-Saqati ini mengambil ilmunya daripada Ma'ruf Al-Karhi. Kemudian Imam Ma'ruf Al-Karhi mengambil daripada Daud At-Ta'i. Kemudian Daud At-Ta'i mengambil daripada Habib Al-Ajami. Kemudian Habib Al-Ajami ambil daripada Hasan Al-Basri. Nanti ikut dia punya silsilah dia pengajian ilmu ini. Baca Hasan Basri mengambil daripada imam daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Sayyidina Ali pula mengambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita panggil silsilah, rantaian pengambilan ilmu itu. Baik. Jadi diceritakan bahawa Imam Hasan Basri, tengok yang kata, diberi akan dia, yakni akan Imam Abu Hasan Basri ini diberi akan minuman air sejuk. Kita baca dulu, selagi kita buat guna bahasa yang mudah. Maka tatkala mengambil ia Abu Hasan Basri ini akan bekasnya, yakni bekas minuman tadi, bila dia pegang lalu jatuh pingsan. Tu baca di pesan, bukan pesan tu, kena baca pingsan atasnya, yakni kerananya. Asal kita panggil terus jatuh pingsan. Jadi kita buat contoh macam ni. Satu ketika Imam Abu Hasan Al-Basri ini dia duduk dalam satu majlis. Tiba-tiba orang beri kepadanya segelas air. Macam ni orang bagi dekat dia segelas air. Lalu bila dia ambil, pegang air ni saja, dia pun jatuh pingsan. Kemudian gelas air ni pun jatuh. Itu maksud yang dikata di sini, dipingsan atasnya dan gugur daripada tangannya, gugur bekas air, jatuh, jatuh. Sebab dia pingsan. Bila dia jatuh pingsan, dia pegang cawan ataupun gelas tadi, jatuh juga. Baik. Kemudian beberapa lama dia pingsan, dia sedap. Maka tak kalah, maka tak kalah sayuman ia. Sayuman tu mana? Sedar daripada pingsan dia. Bila dia sedar daripada pingsan dia, betul dia kata, dikata orang baginya, ditanya. Jadi orang tanya apa? Apa bagi engkau ya Aba Sa'id? Apa makna apa bagi engkau ya Aba Sa'id? Maksudnya begini, yakni kenapa tadi engkau jatuh pingsan? Itu guna bahasa mudah.
Kenapa? Ataupun pasal apa? Dalam bahasa Kedah kita nak. Pasal apa tadi? Waktu ketika orang beri kepada engkau segelas minuman air, tiba-tiba jatuh pingsan. Pasal apa? Jadi orang tanya, nak tahu sebab, kerana mereka tidak mengetahui apa sebab dia jatuh pingsan. Lalu mereka bertanya, pasal apa jatuh pingsan? Apa jawab Imam Abul Hasan? Katanya, tengok ada. Berkata dia Imam Abul Hasan tadi, dia kata bahawa aku ingat akan cita-cita ahli neraka ketika berkata mereka itu ahli neraka ni bagi ahli syurga. Apa kata ahli neraka kepada ahli syurga? Bahawa melimpah oleh kamu atas kami daripada air atau daripada barang yang yakni makanan yang telah memberi rezeki akan kamu oleh Allah. Kita nak erti mana ni? Dia begini, jadi bapa kita baca dulu bagi faham. Satu ketika Imam Abul Hasan Al-Basri ini, dia diberikan kepadanya segelas air minuman. Lalu dia mengambil, menerima. Setelah dia ambil itu, dia pun jatuh pingsan. Gelas yang dipegang olehnya itu pun jatuh ke bawah. Setelah berapa lama dia sedap, dia sayuman balik. Maka orang ramai bertanya kepada dia, wahai Aba Sa'id. Aba Sa'id itu dibagi kunyah bagi Imam Abu Hasan, Imam Hasan Al-Basri. Kunyah ni kita panggil apa, nama bina dia, atau nama masyhur pula panggil nama bina dia. Dia panggil Aba Sa'id, apa yang terjadi kepada engkau ni tadi sehingga engkau jatuh pingsan? Apa sebabnya? Dan juga apa puncanya? Maka Abang Hasan Basri pun menceritakan puncanya begini. Waktu ketika aku memegang ayam tadi ni, waktu tu aku teringat ahli neraka. Aku teringat ahli neraka. Mereka itu meminta kepada ahli syurga. Minta apa? Minta tuangkan air, berikan air kepada mereka ataupun makanan kepada mereka, kerana mereka dahaga dan lapar duduk dalam neraka. Faham tak? Ini bergantung dengan ayat Al-Quran dalam surah orang panggil Al-A'raf. Tuhan sebut, wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu, ayat an afidu alaina minal ma' an nashrabu, orang panggil au mimma razaqakumullah. Itu mengikut dalam ayat tu. Jadi menyerulah, wa nada ashabun nar ashabal jannah, penghuni neraka, mereka menyeru, memanggil penghuni syurga. Jadi ahli neraka ni mereka melihat penghuni syurga dapat minum minuman yang lazat-lazat. Mereka dapat makan dalam syurga itu makanan-makanan yang sedap-sedap, ya. Lalu mereka lihat, lalu mereka meminta, wahai penghuni syurga, afidu alaina minal ma', tuangkanlah, tuangkanlah, limpahkanlah oleh kamu ke atas kami ini daripada air supaya kami nak minum. Kami duduk dalam neraka ni panas dahaga, jadi kami nak minum air. Oleh itu berikanlah kepada kami minuman air.
Au mimma razaqakumullah, ataupun apa-apa saja makanan yang direzekikan kepada kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami nak makan kerana kami lapar. Dan tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, kemudian apa kata penghuni syurga kepada penghuni neraka? Maka penghuni syurga berkata apa? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Inilah sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan keduanya, yakni air dan makanan itu diharamkan ke atas orang-orang kafir. Jadi tuan-tuan, pasal apa Imam Ghazali dia mai cerita ini, yang sangkut paut dengan apa yang dinasihatkan oleh Imam Al-Ghazali, yang kita ambil perkataan Sayyidina Abu Bakar tadi. Jadi saya nak kongsikan dengan tuan-tuan beberapa fawaid, yakni beberapa faedah yang kita boleh ambil daripada cerita ini yang didatangkan oleh Imam Al-Ghazali. Pertama sekali kita kena faham cerita. Kalau bahasa Arabnya dipanggil hikayah, kita pun panggil juga dihikayatkan, diriwayatkan, diceritakan. Jadi apa fungsi cerita atau hikayat ini? Jangan kita buat main-main. Hikayat ini ada peranan yang besar, tuan-tuan. Tapi syaratnya hikayat itu hikayat orang saleh, bukan hikayat pelipur lara, bukan cerita dongeng. Mesti hikayat itu hikayat orang saleh, hikayat para awliya, al-arifin, al-ulama, al-amilin. InsyaAllah hikayat ini ada orang panggil kesan yang mendalam bagi menyedarkan kita. Sebab itu Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu mengatakan bahawa al-hikayatu jundun min junudillah wa biha yuqawwi quluba awliya'ih. Hikayat-hikayat itu merupakan tentera daripada tentera-tentera Allah. Dengan hikayat itu Allah Ta'ala menguatkan hati-hati para awliya'nya, yakni para kekasihnya. Para kekasihnya. Kalau seorang itu memang dicintai, dikasihi oleh Allah, insya-Allah apabila dia mendengar hikayat ini, insya-Allah akan memberi kesan yang mendalam bagi hatinya. Tapi kalau dia itu tidak menjadi kekasih Allah, cerita bila pak bakul pun dia buat tak tahu ya. Cerita bila 5 bakul pun dia tak buat tak tahu ya, kerana dia tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dia sebut wa biha yuqawwi quluba awliya'ih. Dengan hikayat itu Allah Ta'ala menguatkan hati-hati para awliya'nya, yakni para kekasihnya. Bila dengar cerita orang saleh, cerita orang arif, ulama-ulama yang beramal dengan ilmu, insya-Allah hatinya bertambah kuat, bertambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fungsi hikayat. Baik, kita kembali balik pada cerita tadi. Jadi Hasan Al-Basri dia mencerita, ataupun Imam Ghazali bawa cerita Imam Hasan Basri ini kerana bersangkut paut. Nak cerita kata apa? Nak cerita keadaan atau situasi orang yang berada di dalam neraka. Bagaimana orang yang berada dalam neraka? Mereka terlalu dahaga,
terlalu lapar, sehingga mereka minta tolong kepada penghuni syurga. Wahai penghuni syurga, tuangkanlah kepada kami air, kami nak minum, atau berikanlah kepada kami ni apa-apa makanan yang direzekikan oleh Allah Ta'ala kepada kamu. Kami lapar, kami nak makan. Ini dipanggil bayangan ataupun orang panggil situasi keadaan orang yang berada di dalam neraka. Terlalu dahaga, kerana dalam neraka tidak ada air setitik pun. Dah lah panas, air tak ada. Dalam neraka dah lah panas, makanan pun tidak ada. Allah. Jadi waktu ketika Imam Abu Hasan Basri tadi diberi minum, maka ya Allah, dia teringat seolah-olah dia tu duduk pada situasi itu. Maka sebab itulah dia pengsan. Ini yang nak cerita sebab dan punca dia pengsan itu. Kerana apa tuan-tuan? Kerana aulia-aulia, para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila mereka ini membaca ayat-ayat Al-Quran, bukan mereka hanya baca di lidah saja. Seperti kita kan, kita baca dekat lidah ya, tidak masuk, tak tembus di dalam hati. Tapi para aulia, kekasih-kekasih Allah, ulama al-amilin, al-awliya al-arifin, mereka bila mana membaca ayat Al-Quran, maka ayat itu memberi kesan yang sangat mendalam kepada diri mereka. Cuba tengok seperti mana Imam Hasan Al-Basri tadi, baru diberi ayat, terus teringat ayat ini. Wanada ashabun nari ashabal jannah hal afidu alaina minal ma'an. Terus teringat gini, teringat ketika ahli neraka memanggil, menyeru penghuni syurga kan, agar supaya mereka ini melimpahkan air ke atas mereka kerana mereka nak minum, ataupun memberi apa-apa makanan yang direzekikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Maka apa jawabnya penghuni syurga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan air dan juga makanan tadi ke atas orang-orang kafir. Allah mau tak pingsan tuan-tuan? Mau tak pingsan dengan itu? Inilah nak menceritakan pada kita bahawa mendidik supaya kita ini bila kita baca Al-Quran, jangan hanya kita baca Al-Quran itu berkitar di lidah saja, tapi biarlah makna Al-Quran itu mesra, tembus masuk ke dalam hati kita, kan? Barulah di situ akan menambahkan lagi kekuatan iman, kekuatan yakin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kan? Tapi kalau hanya kita baca zahir saja ayat Al-Quran, tak tembus batinnya dalam batin kita, jadi dia macam tu juga, tak ada perubahan, kan? Tak ada perubahan, tak ada apa-apa perubahan pun. Baik, cuba kita lihat lagi contoh yang seumpama ini. Seumpama Hasan Al-Basri, kita ambil contoh seorang sahabat Nabi, iaitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar satu malam di bulan Rejab, dia semayang di masjid, di masjid. Jadi pada malam tu kebetulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia keluar
dari rumahnya pergi ke masjid kerana memantau para sahabat. Maka Nabi kita melihat sahabat-sahabat mereka berqiyamul lail, menghidupkan malam mereka dengan beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tengok Sayyidina Ali duduk sembahyang di satu penjuru atas sudut masjid. Sayyidina Uthman juga begitu, Sayyidina Bilal bin Rabah juga begitu. Maka dia tengok Sayyidina Abu Bakar sedang sembahyang di satu sudut masjid. Maka Nabi kita dengar dalam sembahyang itu Sayyidina Abu Bakar membaca satu ayat yang berbunyi, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Lalu Sayyidina Abu Bakar berhenti dan menangis dan tak dapat sambung lagi bacaannya. Teriak sampai air matanya mengalir membasahi janggutnya. Tak cukup dengan basah janggut, air mata itu menitik di atas tikar masjid sampai tikar basah. Dan Tuan Abang kata apa? Nangis banyak lah. Kita kalau teriak sikit yang mata sampai dekat ni kering dah gitu kan. Kita teriak kita sikit kan. Kena orang panggil bawang pun dia keluarnya, tapi dekat ni kering dah. Ini teriak sampai basah janggutnya. Tak cukup dengan basah janggut, air tu menitik pula sampai di atas tikar basah. Maknanya teriak sungguh, air mata banyak kan? Nak bagi faham gitu. Maka Rasulullah balik ke rumah. Esok bila masuk waktu subuh, maka Rasulullah datang sembahyang berjemaah subuh di masjid. Rasulullah menjadi imam, di belakangnya Sayyidina Abu Bakar. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam kan, maka Rasulullah tolong kali kepada Sayyidina Abu Bakar. Lalu Rasulullah kata, Ya Abu Bakrin, lima bakar kita indama qara'ata hazil ayata inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Terkejut Sayyidina Abu Bakar. Macam mana Rasulullah tahu? Rasulullah kata, wahai Abu Bakrin, kenapa engkau menangis ketika mana engkau baca ayat ini? Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum al-ayah sampai habis. Yang maksudnya sesungguhnya Allah Ta'ala membeli jiwa-jiwa orang yang beriman, dan harta mereka itu Tuhan beli dengan harga syurga. Nah, Rasulullah SAW tanya Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, tengok macam mana saya tak nangis, saya takut, saya bimbang kalau Allah Ta'ala tidak beli jiwa saya. Kalau Tuhan tak beli jiwa saya, berarti jiwa saya ini jiwa yang tak ada harga, tak ada nilai di sisi, tak laku sekupang seduit pun. Jadi bila Tuhan tak beli jiwa saya, tempat saya di mana? Neraka. Alhamdulillah. Kita hari ini kita tak bimbang lagu tu kan, relax kita. Tapi para sahabat, cuba kita tengok, bila mana mereka membaca ayat Al-Quran, ayat itu terus tembus masuk ke dalam hati mereka, atau mereka takut dan bimbang. Maka bila mereka takut dan bimbang, di sinilah mereka buat persiapan dan juga persediaan menjadikan jiwa mereka itu seperti mana burung yang ada di dalam sangkar, tempatnya tinggi, tempatnya mulia. Ini maksud
nasihat daripada Al-Imam Ghazali daripada perbincangan kita yang lalu, kan? Dia kata apa? Jadikan diri kamu itu seperti sarang burung. Jangan jadikan diri kita ini seperti kandang binatang. Kandang binatang itu tempat hina, kan? Tempat kotor, iaitulah neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadikan kita ini seperti sarang burung, tempatnya tinggi, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selesai, boleh faham kan? Inilah di antaranya. Maka suka kita nak ceritakan lagi, kan? Sayyidina Abu Bakar ini, seperti mana kita sebutkan tadi, Sayyidina Abu Bakar ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan dengan dia, dengan mayat yang mati, orang mati tapi masih lagi berjalan di atas muka bumi. Bisa dengar, Rasulullah menamakan Sayyidina Abu Bakar ini mayyitan yamshi ala wajhil ard, orang mati tapi masih lagi berjalan di atas muka bumi. Itulah Sayyidina Abu Bakar. Julukan satu nama yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar dalam sabdanya, man arada an yanzura ila mayyitin yamshi ala wajhil ard falyanzur ila Abi Bakrin. Siapa yang berkehendak dan berkeinginan melihat orang yang mati tapi masih berjalan di atas muka bumi, maka lihatlah kepada Abi Bakar. Rasulullah sebenarnya menamakan Abu Bakar itu mayyitan, orang mati dah tapi masih lagi hidup jalan di muka bumi. Pasal apa? Nanti kita cerita lepas ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح
Jadi apa rahsianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan Sayyidina Abu Bakar itu dengan mayat atau orang mati tapi masih lagi berjalan di atas muka bumi ini? Jawabnya ialah kerana Sayyidina Abu Bakar itu badannya saja di dunia, tapi jiwanya, hatinya di akhirat. Kan? Kerana apa? Kerana dia telah mematikan nafsunya, iradahnya, tadbirnya dan juga ikhtiarnya di dunia ini. Kan? Dia sudah tidak ada lagi nafsunya di dunia ini. Dia tidak ada lagi iradat, kehendak-kehendak, keinginannya di dunia ini. Dan juga dia tidak ada lagi tadbiratnya dan juga ikhtiaratnya, tadbirnya, pilihan-pilihannya di dunia ini lagi tak ada lagi. Tu yang kata mati sebab apa? Sebab apa tuan-tuan? Cuba kita perhatikan, orang mati dia ada keinginan. Cuba tanya orang mati, kita tengok kawan kita mati. Contohnya kawan kita tu nama Mut, pergi jumpa dia, Mut, nak tak air kopi? Dia tak jawab apa sebab dia mati. Bila dia mati, maka dia tidak ada kehendak, keinginan. Begitu juga kita tanya, Mut, ni aku bagi dua pilihan ni. Nak panggil nak duit ke nak harta? Cuba tanya, cuba pilih nak duit ke nak pangkat? Dia nak pilih tak? Dia tak pilih dah. Sebab apa? Dia mati. Jadi orang mati tidak ada apa-apa keinginan dan kehendak. Orang yang mati juga tidak ada apa-apa pilihan. Orang yang mati juga tidak ada apa-apa syahwat. Orang yang mati juga tidak ada apa-apa atur mengatur. Nak atur itu, nak atur ini, begitu begini. Dia tak boleh mengatur dah. Faham tak? Inilah maksudnya. Maka sebab itulah tuan-tuan, kalau kita nak cari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, nak jadikan kita ini orang yang mulia, kedudukan tinggi di sisi Allah, maka matikanlah nafsu kita dahulu. Kerana apabila kita matikan nafsu, insya-Allah hati kita ini akan hidup selama-lamanya bersama Allah. Orang yang hidup bersama Allah, insya-Allah orang ni senang, tenang. Ini yang disebut sebagai kun ma'allah. Jadikanlah dirimu itu bersama Allah. Baik. Maka mati itu dipanggil mati ikhtiyari namanya. Sebab mati ini dia ada dua. Dia ada dua. Yang pertama kita panggil mati idtirari. Kan? Apa makna mati idtirari? Mati dengan makna keluar roh dari jasad, bercerai nyawa dari badan. Ini nama idtirari. Pasal apa kita nama idtirari? Idtirari ini tuan-tuan, maukah tak maukah kena. Itu panggil idtirari. Kita mau mati ke tak mau mati ke, kena mati bila sampai masa yang Tuhan tetap dan tentukan. Ini nama idtirari, mautun idtirari. Dengan makna mufaraqatur ruh anil jasad, bercerai nyawa dari badan. Dan yang kedua dia panggil maut ikhtiyari, mati yang jenis ikhtiar, maknanya jenis usaha. Ini kita kena usaha mematikan.
Usaha mematikan. Jadi apa makna usaha mematikan? Yakni kita mematikan hawa nafsu kita, daya upaya kita, kehendak kita, keinginan kita. Inilah yang dimaksudkan di dalam hadis yang Nabi SAW sabdakan, mutu qabla an tamutu, sebelum kamu mati. Wal ma'rifati wal iqtida'i bil kitabi was sunnati. Tengok, mati nafsu itu dengan 3. Pertama, kita matikan nafsu kita ini dengan ilmu. Itu yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan ilmu di sini? Yani ilmu din atau syariah. Yani dengan ilmu agama ataupun ilmu syariat. Kalau tuan-tuan nak mati nafsu dengan ilmu dunia, jangan harap nafsu tak akan mati dengan ilmu dunia. Kan? Nafsu kita juga tak akan mati dengan ilmu agama kalau tidak diamalkan. Kerana dalam kitab yang kita bincang ini tak lari daripada tajuk. Imam Ghazali membincangkan al-ilmul mujarrad, ilmu semata-mata, maksudnya ilmu yang sunyi daripada amalan. Itulah yang tidak memberi faedah apa-apa pun. Macam tu juga kalau kita pelajari ilmu agama, kan, kemudian kita tidak amalkan dengan ilmu tersebut, nafsu kita tak akan mati, bahkan menambahkan hidupnya lagi. Bandingan seperti mana seorang sakit, dia pergi jumpa doktor, kemudian doktor bagi ubat. Doktor kata balik makan ubat ni, kan, maka si pesakit ni pun dia ambil ubat, balik di rumah, letak dalam satu bekas. Dia tak peduli dah, makan pun tak, tengok pun tak. Nak lega tak sakit dah? Tak lega sakit kan? Maka macam itulah juga bila kita mempelajari ilmu syariat, ilmu agama, tapi kita tidak amalkan, maka bagaimana kita nak mematikan nafsu amarah kita itu? Tidak dapat, kan? Begitu juga nak mematikan ilmu, nak mematikan nafsu kita ini, mesti juga berilmu dengan ilmu tazkiyah, ilmu cara bagaimana kita nak membersihkan jiwa. Cuba kita lihat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut qad aflaha man zakkaha, kan? Mau kita bacakan, wa qad khaba man dassaha. Tuhan sebut qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Qad khaba man dassaha, rugilah, menyesallah orang yang mengotorkan jiwanya. Cuba kita perhatikan pada ayat ini. Tuhan sebut, tuan-tuan ahlul Quran, baca Quran belakang kan, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah, berjayalah, menanglah orang yang menyucikan jiwanya. Adakah Allah Ta'ala berfirman begini, qad aflaha man alima kaifiyati tazkiyatiha, beruntunglah orang yang tahu, apabila dia belajar, dia tahu cara nak menyucikan jiwanya, tapi dia tidak menyuci. Adakah Tuhan kata begitu? Tidak. Jangan kita, kan kita ni banyak belajar begitu, belajar begini cara nak menyuci, tapi kita tidak usaha menyuci, kita tak akan berjaya. Kerana Tuhan sebut yang berjaya itu mereka yang menyucikan. Bukan setakat dia belajar cara menyuci, bukan setakat dia belajar cara mengetahui cara nak menyuci, tapi dia usaha menyucikan sedikit demi sedikit
barulah dia dapat falah, najah, kejayaan, kemenangan. Jangan kita lah, kalau kita mengaji saja, kita tidak amalkan, tidak usaha untuk menyucikan diri kita ini, kita tak akan jaya. Elok orang panggil maksud yang dikehendaki oleh Allah, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu mana? Nak mematikan nafsu kita ini cara pertama dengan ilmu, iaitu ilmu syariat, ilmu din, ilmu agama, ilmu syariat, dan juga perlu kepada ilmu tazkiyah, ilmu penyucian jiwa. Yang kedua, cara kita nak mematikan nafsu amarah itu ialah dengan ma'rifah, iaitu dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kenal Tuhan. Nah, kita kenal apa-apa yang diperintah oleh Tuhan, dan juga kita mengetahui apa yang ditegah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nak kenal Allah, tak dapat tidak, jalannya, wasilahnya kita kena kenal diri kita. Kan Nabi sebut dalam hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, atau kama qala, siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Bagaimana cara nak kenal diri? Kita kenal diri kita ini hina, maka kita kenal Tuhan kita itu mulia. Kita kenal diri kita ini fakir, kan, maka kita kenal Tuhan kita itu kaya. Kita kenal diri kita ini dhaif, lemah, tak kuat, maka kita kenal Tuhan kita itu kuat. Jadi di situ tuan-tuan, mati nafsu kita. Adakah kita yang lemah ni mampu nak lawan Tuhan? Tak mampu. Aku kenal, aku hamba, dia Tuhan. Di situ jatuh nafsu kita. Aku tahu aku ni lemah, aku ni serba kekurangan, dia semua serba kemuliaan, serba kesempurnaan. Layakkah kita? Di situ kita kenal diri kita jadi hina. Bila jadi hina di sini, nafsu kita mati. Nafsu kita mati, kan? Sawarikahnya sabar gitu. Dan yang seterusnya, yaitu kita nak mematikan nafsu kita ini supaya kita ni dimuliakan oleh Allah, ataupun ditempatkan oleh Allah pada tempat yang mulia. Iaitulah semuanya tadi mesti al-iqtida bil kitab wa sunnah. Proses mematikan nafsu, proses membersihkan jiwa mesti kena mengikut petunjuk Allah di dalam Al-Quran, Al-Kitab, itu panggil al-iqtida bil kitab. Dan mesti juga kena mengikut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita ikut kepala kita sendiri, tak boleh. Dan sebab tu kata ulama, la yakhrujun nafsu bin nafsi wa innamal khuruj minan nafsi bil nafsu itu tidak akan keluar, yakni tak akan mati dengan nafsu, tetapi nafsu itu akan mati dengan Allah. Apa maksud? Yakni dengan kita mengikut petunjuk Allah di dalam Al-Quran, dan juga dengan kita mengikut petunjuk Rasulullah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya, atau berbagai panduan-panduan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. InsyaAllah tuan-tuan, barulah jiwa kita ini jiwa yang bernilai dan juga berharga, kan?
Seperti mana Sayyidina Abu Bakar kata tadi ni, macam manalah kalaulah aku ni Tuhan tak beli jiwa aku, kerana jiwa aku tak laku. Jiwa ni disebut oleh ulama dia ada 3 jenis. 3 macam, 3 kategori. Ada jiwa yang tak laku langsung, seduit pun tak laku, iaitu jiwa orang-orang kafir. Sikit pun tak ada nilai harga di sisi Allah. Jiwa orang kafir, jiwa ni Tuhan tak beli langsung. Yang kedua, jiwa yang dibeli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu jiwa orang-orang yang beriman. Maka harga dia itu mengikut keimanan. Jangan kita kan, bila orang beli ikut harga, ikut kita tengok kualiti lah. Kalau ni pasal murah, barang sama juga. Oh, sebab dia grade D. Ini pasal apa mahal sikit, oh dia grade C, mahal sikit. Jangan telur ayam kan, kalau grade A mahal sikit kan. Grade B murah sikit, grade C lagi murah, D lagi murah. Hak tak laku langsung, telur kemuruk. Nah, tu tak laku. Telur kemuruk tu tak laku. Macam tu lah umpamaan dan juga perbandingannya bagi kita mudah faham. Itu jiwa yang kedua. Adapun jiwa yang satu lagi, jiwa ini dan tak ada nilai. Artinya apa maksud tak ada nilai? Yang tak dapat kita nilaikan dengan nilaian. Tak dapat kita letakkan harga dengan harga yang tertentu. Kerana apa? Kerana terlalu mahal sangat. Nak letak harga, tak tahu nak letak harga, mahal sangat. Iaitulah jiwa para Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, dan juga jiwa awliya, akabirul awliya, dipanggil wali-wali yang hebat-hebat, yang besar-besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kita ini dari kalangan mereka, jiwa-jiwa yang seperti itu, dan dengan barakah, dengan kemegahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Baik, habis selesai perbincangan kita pada malam ini. Seterusnya Al-Imam Al-Ghazali, dia menasihatkan pula kepada kita ini dengan nasihat yang lain pula. Dengan dia kata, hai anakku, jika ada ilmu semata-mata. Apa makna ilmu semata-mata? Makna ilmu saja tapi tidak diamalkan. Itu makna ilmu semata-mata. Jika ada ilmu semata-mata memada bagi engkau, cukup bagi engkau. Jangan kita lah ngaji ilmu cukup lah, tak payahlah beramal. Kalau macam tu dia kata, dan tiada berkehendak engkau kepada amal akan yang lain, niscaya adalah seru Allah Ta'ala. Adakah daripada yang meminta, dan adakah daripada yang minta ampun, dan adakah daripada yang taubat? Seru Allah tu sia-sia dengan tidak ada faedah. Nak panggil ni? Panjanglah. Di situ dululah. Wallahu a'lam. Nanti kita sambung dalam kuliah. Bulan ni juga ada 2 kali kan, insya-Allah. Bulan ni insya-Allah. Di situ dululah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عليه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك علم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين. ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. اللهم حققنا بحقائق التقوى واجعلنا من المتخلقين بمراقبتك ومشاهدتك في السر والنجوى. وجعلنا من المتبعين لرسولك صلى الله عليه وسلم سيد الكونين المصطفى في الدنيا والأخرى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه.